Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan bincangkan pula mengenai quadratic equation and graph sketching, persamaan kuadratik dan lakaran graf. Baik, berikut adalah bentuk umum bagi suatu persamaan kuadratik, boleh ditulis sebagai bentuk yang ini, y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi apabila kita sebut persamaan kuadratik, dia akan mempunyai x kuasa 2, Dia berbeza dengan persamaan linear yang kita belajar sebelum ini, dia tak ada kuasa 2. So khas untuk persamaan kuadratik, dia mempunyai x kuasa 2. Ini adalah bentuk umum dia. Bentuk umum bagi suatu persamaan kuadratik. A adalah perkali bagi x kuasa 2, B adalah perkali bagi x dan C adalah suatu pemalar. Jadi bagi suatu persamaan kuadratik, cuba kita perhatikan nilai A yang warna merah ini. Nilai A ini biasanya adalah perkali bagi x kuasa 2 itu. Nilai bagi A ini dia boleh berupa positif dan juga boleh merupakan negatif. Contohnya, y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 10. Ataupun y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 10. So, dia boleh positif dan juga negatif. Jadi, impact dia apa? Kesan dia adalah, jika A itu positif, dia merupakan graf senyum. Kalau A itu positif, kalau A ni bernilai positif, dia adalah graf senyum. Ini adalah graf senyum, Sebaliknya, jika nilai A itu negatif, maka dia adalah graf masam. Jadi ini adalah graf senyum, ini adalah graf masam, di mana untuk graf senyum ini, kalau A itu bernilai positif, dia mempunyai suatu titik minimum dekat sini. Logik lah kan? Ini adalah graf senyum, dekat sini adalah the minimum point, betul tak? So sebaliknya, jika dia adalah graf masam, iaitu kalau A ni bernilai negatif, maka dia akan mempunyai nilai titik maksimum dekat sini. Okey, jadi titik minimum dan juga titik maksimum dekat sini kita sebut dia vertex. Vertex. Jadi kalau kita diberi suatu persamaan kuadratik macam ini, untuk kita mendapatkan point ini, iaitu vertex ini, point ke sini, untuk mendapatkan vertex ini kita ada formula, iaitu ini dia formula dia. Rumus bagi mendapatkan vertex adalah seperti berikut. X, Y, So negatif B per 2A, 4AC tolak B kuasa 2 per 4A. Jadi nilai-nilai A, B dan C ini kita perolehi dari persamaan kuadratik yang diberi. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Faham ya? So ini adalah rumus bagi vertex yang merupakan sama ada titik minimum ataupun titik maksimum. Okey, now kita pergi kepada macam mana kita nak sketching the graph. Kaedah lakaran graf bagi persamaan kuadratik. Jadi ada beberapa step yang kita kena tahulah So mungkin kita tak biasa buat kali pertama, tetapi kalau dah mencuba beberapa soalan, kita mungkin dah mahir untuk tahu apa nak buat. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah tentukan bentuk umum. Maksud tentukan bentuk umum, dia graf senyum ke graf masam? Itu maksud saya. Dengan melihat nilai A. Tadi saya sebutkan kalau nilai A ni positif, dia graf senyum. Betul? Dia graf macam ni. Kalau A tu positif, dia graf senyum. Sebaliknya, kalau nilai A ni negatif, dia graf masam. Macam ni. So, maksud dia yang pertama sekali, kita kena tahu bentuk umum graf kuadratik tersebut. Dia maksimum, dia graf senyum ke ataupun graf masam. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, dapatkan vertex dengan menggunakan rumus. Faham kan? So maksud dia, vertex tu mana? Ini dia vertex. Pakai je rumus ini.
isikan nilai-nilai ni. A ni apa, B ni apa, ini A, C dan B. Masukkan semua, tekan kalkulator, kita akan dapat tahu vertex tersebut. So vertex itulah yang akan merujuk kepada titik ini, point ini. Okey, contohnya macam ni. Katakanlah graf tu adalah graf senyum kan. Kita dah tahu graf tu macam ni. Lepas tu kita kena tahulah point ni apa sebenarnya. So point ini adalah point, dia merujuk kepada vertex, betul? Vertex tu ada rumus. Guna rumus tersebut, isi semua-semua nilai dan kita akan identify apakah koordinat dekat sini. Okey. Bila dah habis selesai dua step tersebut, kita kena ensure yang ini pula. Kita nak kena tahu dia ada tak bersilang pada paksi X ataupun pada paksi Y. Itu sahaja. Ya. So kalau ada, kita kena cari. Ya. So jadi sebab itu kita ada step nombor 3 dan step nombor 4. So jadi kita perlukan kena tentukan persilangan pada paksi Y. So untuk tentukan sama ada dia ada bersilang pada paksi Y, kita setkan X sama dengan kosong. Right? Yang ini cara dia. So setkan X sama dengan kosong, kita gantikan X sama dengan kosong ini ke dalam fungsi kuadratik yang diberi. Tengoklah apa nilai Y dia. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Ya? Lepas tu, yang nombor 4 ni pula, tentukan persilangan pada paksi X. Jika ada. So, apa yang perlu kita buat? Setkan Y sama dengan kosong. Setkan Y sama dengan kosong, gantikan ke dalam fungsi kuadratik. Alright? Ada setengah-setengah case yang ini ada, ini pun ada. Ada setengah case salah satu ni tak ada. Dia tak logik. So jadi kalau yang mana-mana yang tak logik tu kita akan abaikan. Alright? Dia kalau kita nak detailkan dia, nanti kita akan menyentuh kepada banyak perkara pula. So kita belajar yang basic dulu. Jadi dekat sini saya katakan boleh guna rumus berikut jika perlu, ya, quadratic formula, ataupun kita jarang pakai ini, kita biasanya tekan kalkulator sahaja. Right? So yang ini pula adalah beberapa indikator. Nampak tak? B kuasa 2 tolak 4 AC, dia sama ada dia lebih besar dari kosong. Bermaksud adakah dia bernilai positif, ataupun adakah nilai ini equal to 0, ataupun nilai ini bernilai negatif. Jadi ketiga-tiga ini akan memberi indikator yang menunjukkan sama ada graf tersebut cross pada x-axis at 2 point, ataupun graf tersebut cross pada x-axis only 1 point, ataupun graf tersebut does not cross the x-axis. Ini disebut apa tahu? Ini disebut dalam bahasa Melayu adalah pembeza layan, ya, pembeza layan. Ini adalah ini sebenarnya kita dapat daripada sini. Yang ni, ya. So kalau kita kira yang ini dulu, kita dah dapat indikator, ya. Graf tu sebenarnya macam mana sebenarnya. So contohnya macam itulah. Okay, we go to our first example here. Ini contoh mudah, ya. Kita diberi satu persamaan kuadratik iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x. Jadi kita akan buat keempat-empat step tersebut. Nampak tak? Saya buat 1, 2, 3, 4. Okey, step yang pertama, kita kena tahu bentuk umum kuadratik tersebut. Jadi kita perhatikan, cek nilai A dia. Nilai A dia 1, betul tak? Ni kan 1 kan? 1, dia positif. Kalau dia positif, maka dia graf senyum. Ya, dia graf senyum di mana ini adalah dia punya vertex dia. Dan vertex dia very clear, dia adalah minimum point, titik minimum lah. Okey, kita dah dapatkan bentuk umum dia macam ni. Lepas tu kita dapatkan vertex dia. Dapatkan vertex dia, jadi vertex dia ada rumus ini dan juga ini kan. So kita isikan nilai-nilai tersebut. So sebelum kita isi, kita kena identify dulu apakah nilai A, B dan C dia. Inilah nilai A, B dan C dia. Itu A itu 1. Inilah A itu 1 kat sini kan. B ni berapa? B itu adalah perkali bagi X kan. Ini adalah B. Negatif 4. C dia kosong. Sebab tak ada. Pemalar dia tak ada. Jadi C dia kosong. So oleh sebab kita dah dapat nilai-nilai A, B dan C tersebut, masukkan ke dalam ini dan juga ini. Masukkan je.
tekan kalkulator, akhirnya kita akan dapat jawapan sebagai 2, negatif 4. So vertex dia adalah 2, negatif 4. Ini ya. This point dekat sini adalah 2, negatif 4. Cuba tengok lakaran sekejap. Lakaran ni macam mana? Ni dia hasil jawapan dia. This point dekat sini adalah 2, negatif 4. Okey? Okey, kita dah habis 2 step. Kita nak pergi step yang ketiga. Persilangan pada paksi Y. Jadi apabila kita nak cek sama ada dia bersilang pada paksi Y atau tidak, kita buat apa? Kita buatkan X sama dengan 0. So masukkan X ni, step ketiga ni ya. Ni. Step ketiga ni kita buat apa? X sama dengan 0. Masukkan X sama 0 ke dalam fungsi kuadratik. Itu cara dia. Okey, jadi dekat sini kita gantikan, kita masukkan X sama 0 ke dalam fungsi kuadratik, kita dapat 0.00. Sini ya, 0.00. Inilah dia, 00. Right? Jadi, dan seterusnya persilangan pada paksi X, kita setkan Y sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam fungsi kuadratik tadi, dan kita akan dapat nilai X tu 0 dan 4. So, jadi kita dah dapat. Ya, 04 dekat sini, 04. Lepas tu kita memang dapat original punya point 00, memang exactly kat sini pun. Kan? Yang kita dapat sekali lagi 04, 04. Dan kita pun dah tahu point kat sini. Jadi kita sambungkan semua. Jadi dia akan menyentuh dekat sini, pergi ke bawah dan menyentuh 4 dekat sini. Alright? So ini cara kita lakarkan graf bagi suatu fungsi kuadratik. Okey guys, seterusnya bahagian yang terakhir adalah titik persilangan. Ya, kita nak mendapatkan titik persilangan jika diberi beberapa situation. Okey, situation yang pertama, jika kita diberi dua fungsi linear. Ingat semula fungsi linear tu apa? Fungsi linear tu adalah dua garis lurus. Ya, fungsi linear tu adalah garis lurus. Semaknanya titik persilangan bagi dua fungsi linear diperolehi dengan menyelesaikan menggunakan persamaan serentak. Itu sahaja. So, anda juga boleh menggunakan kalkulator. Cuma, kalau nak belajar kalkulator untuk menyelesaikan dua persamaan serentak, dia mesti dalam bentuk format yang ini. Ya, ini kita bincang kemudian ya. Macam mana nak gunakan kalkulator bagi menyelesaikan persamaan, untuk menyelesaikan persamaan serentak. Macam tu. Contohnya macam ni ya. Contoh macam ni, kita diberi 2x tambah y sama dengan 4, satu garis lurus, dan kita juga diberi x tolak y sama dengan 2 pun satu garis lurus. Jadi kalau pakai kalkulator, memang straight away kita akan dapat nilai dia 20 ya. Sama juga dengan ini. Kita dapat 30. So better guna kalkulator lah. Jika tidak, kita nak buat manually, kita akan menggunakan pergantian. Kita ada persamaan 1, persamaan 2, kena buat penggantian lah, kena ungkapkan x dalam sebutan y ke, y dalam sebutan x ke, gantikan ke dalam persamaan yang sebelum ini, ganti semula dapatkan nilai tertentu, ganti semula ke dalam persamaan asal dan sebagainya, kita akan dapat sama juga 20. Right? So ini adalah jika melibatkan dua fungsi linear. Kes yang kedua adalah yang ini. Situasi kedua ya. Jika kita ada dua persamaan kuadratik ataupun kita ada satu persamaan kuadratik dan satu persamaan linear. So macam ni. Okey. So jadi kalau kita ada persamaan kuadratik dan persamaan linear dan sebagainya, ataupun dua persamaan kuadratik, kita tak boleh guna kalkulator. Ya, tak boleh guna kalkulator macam ni. Macam ni kita boleh guna kalkulator. Right? Ini linear, ini linear. Bolehlah pakai kalkulator. Asalkan dalam format yang ini. Bentuk yang macam ni, tekan kalkulator dan exactly kita akan dapat nilai x dan y. So, macam tu ya. Tapi jika dia melibatkan kuadratik, kita tak boleh guna kalkulator terlebih dahulu. Maksud dia kita kena buat something dulu, baru kita guna kalkulator kemudian. Right? So, apa yang boleh kita buat adalah lakukan operasi penggantian terlebih dahulu. Ya. So, lakukan operasi penggantian terlebih dahulu, maka kita akan memperolehi satu persamaan kuadratik
dan dapatkan nilai-nilai X. Masa ini baru kita boleh guna kalkulator. Okey. Dan bila dah dapat nilai-nilai X, baru kita dapatkan nilai-nilai Y yang sepadan tadi tu dengan menggantikan nilai-nilai X tadi ke dalam mana-mana persamaan. Okey. So, kita lihat contoh lah ya. Ini untuk lebih memahami, kita lihat contoh kat sini. Satu contoh kat sini. Okey, macam ni ya. Kita diberi dua persamaan kuadratik ya. So kalau kita diberi dua persamaan kuadratik, tak boleh guna kalkulator secara terus. Tak boleh. So kita kena buat pengiraan sedikit terlebih dahulu. Ya. So maksud saya kita kena buat penggantian. Jadi cara ni macam ni ya. So katakan ini adalah persamaan yang pertama, kuadratik ni. Dan ini adalah persamaan kedua. So, substitute 1 ke dalam 2. Gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Ganti je lah. Ganti ke sini. So, ganti ke sini. Maka kita akan dapat baris ni. Yang ini. Dan kita selesaikan. Cuba selesaikan yang ini. Jadi, kita pun modify sikit-sikit. Akhirnya, kita akan dapat yang ini. Saya besarkanlah ya. Saya besarkan sikit. Ini ya. So, ini kuadratik. Kita substitute. Kita perkemaskan kita punya pengiraan. Saya bahagikan dengan 2. So, saya dapat yang ni. Dari sini kita boleh guna kalkulator untuk mendapatkan nilai X tu. Nilai-nilai X tu. Okey. So, kita baru dapat nilai-nilai X. Iaitu kita dapat 2 nilai X. Minus 1 and 3 kat sini. Since kita dah dapatkan nilai X, carilah pula nilai Y. So, So, dekat sini kita boleh gantikan ini ke dalam mana-mana persamaan 1 ataupun 2. Tak kisah. Jadi, kita gantikan X negatif 1 ke dalam 1. Kita dapat nilai Y delete negatif 5. Dan apabila kita gantikan X 3 ke dalam 1 juga, kita dapat nilai Y dia 3. Jadi, kita dah dapat 2 point. Inilah merupakan titik persilangan bagi fungsi kuadratik yang ini. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.